Ada satu case ni. Facebook 2K. Satu K lah. Ayuk. Lagi seminit. Saya boleh kena COVID tak? Macam awak punya soalan kau tengok lah. Ni dah lah ni. Kau dengan ni. Okay, 1 minit. Cepat-cepat semua. Ambil position. 1 minit. Okay, tembak sana, Mat. Tembak ni. Stop, boleh tembak. Okay, boleh. Hai, Assalamualaikum. Ni hao, Assalamualaikum. Hai, selamat sejahtera semua. Apa khabar semua? PKP okey ke? Semua duduk kat rumah ni? So hari ni saya nak bawa anda lah mengembara dekat Zoom Melaka. So sebelum tu saya kenalkan diri saya Izzuan selaku ranger anda pada hari inilah. So hari ni saya akan bawa anda semua yang duduk-duduk kat rumah ni, adik-adik dah bosan tengok kartun. Hari ni kita nak tengok aksi haiwan pula. So kat sini ada 101 spesies haiwan yang berada dekat Zoom Melaka. So bagi-bagi mereka yang ada dekat live ni secara maya ni, boleh komen kat bawah nak tengok haiwan apa. Nak tengok gajah, Tok Lang, Tok Wan, Tok Cik semua dah rindu nak tengok zirafah, nak bagi makan zirafah semua. Komen kat bawah ni, awak semua nak tengok haiwan apa ni. So sebelum kita mulakan pengembaraan pada hari ini, so izin saya perkenalkan di sebelah saya ini merupakan Datuk Syadan Osman yang merupakan yang di-Pertua Majlis Pemandangan Hangtua Jaya. Assalamualaikum Datuk. So Datuk ada sedikit sepatah dua kata kepada pengunjung Zoom Melaka secara maya ni Datuk, yang tak boleh datang berkunjung di Zoom Melaka ni tapi berkunjung ke Zoom Melaka melalui maya saja Datuk. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka-ku Maju Jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Zoom Melaka kerana telah membuat Zoo secara maya ini. Seperti mana adik-adik semua sedia maklum bahawa Zoo Melaka ini merupakan zoo yang kedua terbesar di Melaka, di Malaysia. Dan kita mempunyai hampir 500 lebih ekor haiwan yang ada dalam ni dan 102 spesies yang ada dekat dalam Zoo Melaka ini. Jadi tanpa melengah masa, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang ke Zoo Melaka secara maya. Selamat beristirahat dan selamat melayari Zoo Melaka. Alright, terima kasih Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu merupakan ucapan yang sedikit ucapan daripada Datuk yang Ketua Majlis Pemandangan Hangtua Jaya kita, Datuk Syadan Osman. So mestinya anda semua tak sabar lagi nak melihat macam mana kita mengembara dekat Zoo Melaka ni dalam keadaan PKP ni. So Zoo to You ni merupakan alternatif daripada Zoo Melaka untuk kita semua mengajak anda untuk melihat keadaan haiwan ni masa PKP ni. Apa diorang buat ni, bosan-bosan ni, diorang menari ke, kok diorang dah boleh bercakap. So hari ni kita nak bawa anda semua mengembara. So seperti yang kita sedia maklum, Zoo Melaka ni merupakan zoo kedua yang terbesar seperti yang dicakapkan oleh Datuk Syadan tadi. Dan dia punya keluasan yang dianggarkan dalam 54 ekar. 54 ekar. Tok Wan, Tok Cik yang sakit lutut tu macam mana nak berjalan ni 54 ekar. Jangan risau Tok Wan, Tok Cik. Kat sini kita ada menyediakan perkhidmatan seperti e-bus, bagi dan tram. Kat situ kalau nak datang, nak bawa warga emas, orang tua ataupun orang kurang upaya ataupun ibu-ibu yang mengandung, jangan risau, boleh menggunakan perkhidmatan e-bus dan tram kita. Kat situ ranger kita akan bawa pergi dekat Zoo Melaka ni dan mengenalkan pelbagai spesies haiwan. So jangan risau. So masuk saja dekat pintu masuk ni, kita akan dipamerkan dengan pelbagai haiwan burung-burung makau. So kat sini kita ada blue and gold burung makau dan green wing makau. So masuk saja dekat Zoo Melaka ni. Kalau bunyi bising, bunyi burung-burung tu, ni bunyi dorang lah ni. Dorang ni memang disediakan dekat pintu masuk ni sebagai penyambut tetamu. So adik-adik semua yang rindu nak tengok burung-burung makau ni, boleh tengok secara live kat sini lah. Yang ini adalah green wing makau kita. Dia punya populasi dia memang terbanyak lah dekat dalam dunia. Dia dah membiak luas. Dia punya tempoh meneram pun dalam 28 hari. Dan sekali mengeramnya dalam 3 biji telur lah. So jangan risau.
So kita akan bawa segmen ini kepada anda untuk khas segmen Makau ni. Jangan risau, kita banyak segmen ni setiap hari. Kita akan live Sabtu dan Ahad. InsyaAllah kalau tak ada kengkangan, kita akan buat pelbagai segmen haiwan ni. Seperti yang kita tahu, 102 spesies yang seperti Datuk cakapkan tadi. Kat situ saya akan perkenalkan satu persatu. Alright, yang itu green wing Makau. Alright, green wing Makau. Ataupun kita panggil dia sate Makau lah. No. Bagi pengunjung-pengunjung Zoo Melaka yang nak bagi burung-burung Makau ni makan secara live, nanti lepas PKP boleh datang zoo. Nanti akan ada keeper yang akan menjaga kat sini lah. Diorang bukan bagi kita macam poci lah. Poci ni memang favourite makanan diorang ni. Nanti boleh bagi diorang makan, kita boleh pegang dan bergambar dengan diorang. Jadi tak payah risau. So secara maya ni, kita just buat sesi perkenalan pada dia. Nanti lepas habis PKP, boleh datang ramai-ramai. Boleh ajak Tok Wan, Tok Cik semua kan. Boleh naik Iba, boleh naik bagi. Tak payah risau. Kalau sakit lutut pun boleh berjalan. 54 ekar. Kalau jalan kaki, boleh dianggarkan dalam masa 1 jam ke 2 jam macam tu kalau jalan kaki lah. Memang penat lah, berpeluh. Tapi tak apa lah, PKP dah lama duduk rumah, mungkin badan pun dah makin naik. So bolehlah exercise sambil tengok haiwan. So belah sini kita boleh tengok ini adalah Sulcata tortoise. Bagi peminat-peminat kura-kura daratan, boleh tengok dekat ni lah. Ni adalah salah contoh kura-kura kita yang hidup di darat. Dan dikata dia punya kitaran hidup dia boleh menjejah sehingga 70 tahun. Dia boleh hidup dalam keadaan daratan yang kering dan landai. Dia boleh juga hidup dalam kekurangan air. Alright, yang live semua secara maya, hai, selamat datang. Yang baru masuk, hai semua, hai. Saya Izzuar Indiana pada hari ini. So yang baru masuk tu boleh like and share. Kita punya Facebook dan IG, boleh share semua kat kawan-kawan. Kita boleh like, tengok secara maya. Jangan lupa subscribe. Kita pun ada channel YouTube kita sendiri tau. Boleh tengok dekat Zoo Melaka punya YouTube channel. Boleh like and subscribe. Jangan lupa. Sebab kita ni PKP, anak-anak kita dah bosan duduk kat rumah asyik tengok kartun je kan. Mak pun nanti tiap-tiap bulan dia feel extra je. Hari ni kita tengok live secara maya. Free pula tu Zoo Melaka. So seperti mana yang saya maklumkan tadi, 54 ekar dia punya keluasan dan terbesar kedua di Zoo Melaka. Tak perlu risau kalau bawa ramai-ramai anak-anak, kita boleh tempahas satu bagi ataupun ibas. Boleh naik pergi beramai-ramai. Jangan risau, ranger tu akan bawa anda pergi setiap session. Di mana anda boleh bagi live makan haiwan seperti zirafah, gajah. Nak tengok live makanan harimau, boleh komen kat bawah tu. Nanti kita bawa anda pergi tengok live makanan harimau dan buaya. So ini merupakan gambaran betul 54 ekar Zoo Melaka. Nak tengok mana? Nak tengok harimau, kita boleh pergi section harimau. Nak tengok buaya, kita boleh tengok buaya. Nak tengok orang hutan, kita boleh tengok section primate, di mana kita ada orang hutan. Kita ada beruang, mandarin, kita ada chimpanzee, nama dia Koko. Adik-adik boleh tengok kat sini. Koko ni memang sangat bijak lah. Dia boleh clap, dia boleh dance. Bagi nak tengok gajah, kita boleh pergi tengok section gajah. Dan keseluruhan ini merupakan salah satu contoh keluasan 54 ekar Zoo Melaka dan pelbagai spesies kita perkenal kat sini. Jangan risau, map kat dalam Zoo Melaka ni banyak. Ada 3 ke 4 map besar ni, anda boleh lihat. So pada mereka-mereka yang menggemar untuk melakukan aktiviti di dalam Zoo Melaka ni, seperti Zoolentier ataupun nak buat game dalam Zoo Melaka ni macam Treasure Hunt ataupun Jumanji pun boleh juga. Mana-mana company ataupun mereka yang nak buat orang kata hari keluarga secara beramai-ramai boleh menghubungi Zoo Melaka lepas PKP nanti. So kat situ kita akan arrangekan game-game yang ada dekat dalam Zoo Melaka ini dan semuanya boleh dimainkan di dalam Zoo Melaka ni. Jangan risau. Sebab kita pun ada pengalaman untuk buat game-game seperti Jumanji dan Zoolentier dekat dalam Zoo Melaka ni. So kalau boleh tengok di sebelah sini, ini merupakan haiwan yang ada kita pamerkan dalam bentuk cermin. Yang sini anda boleh tengok adalah rintel lumur. Hai. Rintel lumur ni berasal daripada Madagascar. So mana-mana peminat video, I like to move it. Inilah yang menyanyi tu. Say hello kat dia. Hai semua. Ramai peminat awak nak tengok awak ni. Dah lama PKP ni, dia dah tak tengok, ramai tak tengok orang ni. Tengok dia punya ekor berwarna-warni.
hitam dan putih. Memang sangat panjang lah. Dia punya tinggi dan panjang dia boleh mencecah 39 ke 49 cm. Daripada kepala sampai ke body dia. Dia punya lifespan time dia boleh mencecah 16 ke 19 tahun. I like to move it. I like to move it. Hello. Tengok ekor dia memang sangat panjang Okey, Tok Lang, Tok Ngah semua yang dah bosan duduk rumah tu boleh datang ke Zoom Melaka. Lepas PKP ni, kalau tak ada kesempatan boleh live. Kita buat tengok secara maya dekat Zoom Melaka. Jangan lupa like and share kita punya Facebook. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Hai yang baru masuk tu, hai. Assalamualaikum semua. Yang baru masuk tu tengok live Zoom Melaka ni. Kita bawa melalui program Zoo to Use secara maya, tak perlu risau. Boleh tengok kat sini. So mana-mana yang nak tengok haiwan selain apa kita pamerkan hari ni, boleh komen kat bawah nak tengok apa. Nak tengok zirafah, nak tengok gajah, nak tengok harimau. Boleh komen kat bawah tu, boleh share dekat saudara-saudara semua. Kita ada buat live ni secara maya dekat Facebook, IG kami. Ini adalah parrot, spesies haiwan yang suka hidup dalam kumpulan sosial. Boleh tengok ni, dia seperti skunk lah. Mereka boleh mengeluarkan bau. Bau itu seperti untuk mempertahankan diri dia. Skunk ni memang sangat bijak. Sama seperti parrot ni juga. Boleh komen kat bawah nak tengok haiwan apa lagi. Kita sentiasa menunggu anda secara maya. Hai semua yang baru masuk. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak bawa anda pergi berjalan-jalan dalam Zoo Melaka. Jangan lupa like and share kita punya IG, kita punya Facebook. Tak rugi bawa anak-anak kita tengok secara maya. Alright. Okey, selepas ini saya akan character. Alright, selepas ini saya akan bawa anda berkenalan dengan seorang ranger kita yang berpengalaman. Dia handsome. Dia dalam zoo dia paling handsome. Tapi sayang dia dah kahwin. Yang itu Encik Aizat. Dia berpengalaman lah. Ranger dia berjaga haiwan dah berbelas tahun. So sehari ini kita akan bersama dengan dia untuk kenalkan kita. Apakah binatang yang kita kenalkan? Nak perkenalkan pada anda semua ni bintang kita pada hari ini. Iaitu adalah white rhino ataupun badak putih. So, Cik Aizat ni akan perkenalkan apa specialnya badak putih dekat Zoo Melaka ni. Cik Aizat nanti akan perkenalkan satu persatu. Dia punya makanan, dia punya tabiat macam mana, dia punya orang kata mengawal, tempoh mengawal dia macam mana. So, nanti Cik Aizat akan terangkan lebih lanjut mengenai spesies badak putih ataupun kita kenali dia sebagai white rhino. Okey, jom. Alright, Cik Aizat. Hai, Assalamualaikum Cik Aizat. Okey, inilah Cik Aizat yang saya maklumkan tadi. Dan selepas ini saya akan paskan kepada dia. Cik Aizat ni akan perkenalkan kita punya bintang utama hari ini iaitu white rhino. So Cik Aizat akan perkenalkan kepada kita white rhino secara lebih lanjut. Okey, silakan Cik Aizat. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua dan selamat datang kepada kita punya Zoo Maya, program Zoo Maya itu program Zoo to You. Jadi pada hari ini kita ada special sikit yang mana kita akan memperkenalkan white rhino kita. Jadi pada hari ini kita ada special sikit lah. Jadi kita ada aktiviti sikit pada hari ini. Jadi sebelum kita mengenali kita punya white rhino, kita tengok dulu, kita berkenalan dulu, kita kenal dulu dia punya tempat tinggal, dia punya rumah. Jadi anda boleh lihat di sebelah kanan saya. Jadi ini adalah rumah lah bagi kita punya white rhino. Jadi bila kita design pameran dia ni, apa yang ada dalam kepala kita adalah kita nak bagi dia ada feel macam Afrika sikit. Sebab kita punya white rhino ni berasal daripada Afrika. Jadi kita punya design lebih kepada konsep luas dan juga kering, yang mana sesuai lah untuk habitat bagi badak sumbu kita. Jadi pada hari ini kita akan berkenalan dengan badak sumbu kita. Okey, jom ikut saya.
apa yang special pada hari ini adalah kita akan ada sedikit aktiviti untuk badak sumbu kita, iaitu program enrichment ataupun program pengkayaan. Yang mana kita akan ceritakan sikit lah apa itu program enrichment kita untuk hari ini. Jadi dekat depan ni kita ada tayar. Kita punya badak dah keluar. Dekat sini kita ada 2 ekor badak sepasang. Satu bernama girl dan satu lagi bernama boy. Jadi jom kita tengok apa yang dia akan buat. Buat apa tu boy? Nak makan? Sondol. Okey, jom kita lihat macam mana cara badak ni untuk mengeluarkan makanan dia daripada dalam tayar. Jadi untuk pengetahuan anda semua yang berada di rumah, program enrichment ni adalah salah satu program yang selalu kita buatlah, aktiviti yang kita lakukan untuk haiwan kita kat dalam zoo. Bukan saja pengunjung yang ada aktiviti, malahan kita punya haiwan pun ada aktiviti. Jadi program enrichment ni adalah bertujuan untuk dalam kata mudah dia sebagai permainan lah. Jadi sebelum mereka makan, kita tak suap dia orang makan macam tu je. Jadi dia orang kena berusaha. Dia orang kena berusaha untuk mendapatkan makanan mereka. Jadi dekat sini kita ada makanan mereka yang dimasukkan dalam tayar. Jadi mereka kena berusaha sikitlah untuk mengeluarkan makanan dia orang daripada dalam tayar. Alang-alang diorang ada kat depan ni kan. Mari saya menceritakan sedikit tentang ciri-ciri dan juga sifat untuk white rhino ni. Okey, bagi mereka yang dah lama tak tengok badak kan, saya ada baca komen hari tu. Dah tak tahu apa rupa badak, macam mana nak bezakan dengan zirafah. Pelik tu. Jadi pada hari ini kita berkenalan dengan badak kita dulu. Jadi untuk badak kita ni, ini adalah badak sumbu putih yang berasal daripada Afrika. Seronok dia main tayar tu. Makan lagi, makan lagi. Jadi mereka ini boleh dikategorikan sebagai megafauna atau mega herbivore, iaitu haiwan-haiwan yang bersaiz besar. Untuk pengetahuan anda, dekat dalam dunia ni ada 5 spesies badak sumbu, dan antara semua badak sumbu ni, mereka ni adalah yang paling besar lah. Jadi untuk mengenali mereka, boleh tengok daripada yang pertama sekali adalah daripada dia punya sumbu. Badak sumbu putih ni dia orang ada 2 sumbu di dekat depan kepala. Selain daripada tu, kulit dia orang juga memang sangat keras. Kalau tengok daripada live tu kan, boleh tengok dia punya kulit dia yang keras tu, nampak macam perisai. Okey, ketinggian mereka. Kalau tengok daripada dalam skrin mungkin tak nampak sangat kot, tapi kalau duduk dekat depan ni memang nampak sangat besar lah. Ketinggian mereka boleh mencecah 1.8 meter, iaitu lebih kurang tinggi sikit lah daripada lelaki dewasa. Dan berat mereka boleh mencecah sehingga 2 ke 2.5 tan. Dah macam berat sebuah lori, ataupun kalau nak compare dengan manusia, lebih kurang 30 orang lelaki dewasa. Jadi daripada nama pun dah tahu, dia punya asal usul dia, habitat asal mereka ni berasal daripada Afrika. Dan ciri yang paling menarik pada diorang ni adalah pada dia punya sumbu lah. Jadi sumbu diorang ni, boleh tengok, besar kan sumbu diorang. Sumbu diorang ni, selalunya mereka ni akan diburu untuk mendapatkan sumbu diorang. Dan sumbu mereka ni boleh mencecah harga sehingga 60,000 USD untuk 1 kilogram. Jadi kita sekarang, kepada mereka yang baru masuk, baru join live kita, sekarang ni kita sedang melakukan program enrichment. Program enrichment ni dengan erti kata lain dia, bahasa mudah dia adalah permainan lah untuk kita punya white rhino dekat sini. Jadi untuk setiap haiwan kita ada enrichment yang berbeza-beza, dan akan
berubahlah mengikut keperluan mereka. Jadi pada hari ini kita nak menguji white rhino kita. Untuk diorang kena usaha sikit lah untuk mengeluarkan makanan mereka daripada dalam tayak. Selain daripada arrangement ni, kita pun ada satu lagi arrangement. Tapi rasanya diorang akan habiskan yang ni dulu, baru mereka akan bergerak ke arrangement satu lagi. Tengok diorang makan. Kepada mereka yang tak tahu, dekat sini kita bagi diorang makan rumput. Kalau dekat habitat asal, mereka exclusively makan rumput sahaja. Tengok dia makan rumput. Dah macam makan mihun. Siapa yang tengah tengok live ni sambil sarapan? Sama tak? Macam mihun. Mungkin sekarang ni diorang agak relax sikit sebab ada banyak makanan kat dalam tu. Jadi bila dia dah kurang sikit nanti, kita akan tengoklah macam mana cara mereka untuk mengeluarkan makanan-makanan daripada dalam tayar tu. Okey, jangan lupa like dan share kita punya live ni. Dan juga boleh follow kita punya Facebook dan juga Instagram untuk program-program kita yang akan datang. Ini baru satu. Kita ada banyak lagi haiwan yang kat dalam zoo ni. Pada hari ini kita hanya akan berfokus pada white rhino sahaja. Jadi hanya aktiviti untuk white rhino sajalah yang disediakan untuk anda pada pagi ini. Semua anda mesti tertanya-tanya kenapa nama dia white rhino. Tengok, bila tengok dalam skrin, mana putihnya? Sebenarnya nama white rhino ni adalah satu kesilapan lah sebenarnya. Dia sebenarnya white tu tidak merujuk kepada warna putih, tetapi merujuk kepada dia punya muncung mulut dia. Kalau anda tengok, muncung mulut dia berbentuk lepeh, iaitu berbentuk white. Jadi waktu menamakan spesies ni, diorang ada sedikit kesilapan untuk translate tu daripada white yang warna putih dengan white yang lebar. Sebenarnya nama white rhino tu merujuk kepada dia punya muncung mulut dia. Muncung mulut dia yang lepeh. Kenapa dia berbentuk lepeh? Sebab mereka ni hanya makan rumput sahaja. Jadi muncung yang berbentuk lepeh tu akan membantu dia lah. Dia adalah satu evolusi lah yang akan membantu dia untuk makan rumput. Okey, untuk pemakanan mereka, untuk daya pemakanan mereka untuk setiap hari, kita akan supply lebih kurang 500 kg ataupun setengah tan rumput. Yang mana kita akan ada supplier kita lah yang akan membekalkan rumput-rumput kita. Selain daripada itu, kita ada juga memberikan pellet makanan, ataupun kat sini kita biasa panggil dia dedak. Pellet makanan ni lebih kepada dia punya treats lah. Kita tak bagi pada setiap hari. Kita akan bagi dia sekali-sekala sahaja. Soalan daripada Cat Izwan. Air tempat badak berkubang, kalau kita buat minum jadi ubat sejuk badan tak? Sebenarnya itu hanyalah mitos. Itu hanyalah branding sahaja. Kalau minum air daripada tempat berkubang badak ni, dia tak akan menyejukkan badan. Dan selalunya tempat badak berkubang ni adalah di kawasan lumpur. Jadi sebenarnya mereka ni berkubang untuk menyaluti badan mereka dengan lumpur. Jadi apa guna lumpur ni? Bila lumpur ni dah menyaluti badan orang, dia akan bertindak sebagai penyejuk. Lumpur ni macam akan protect dia daripada sinaran matahari yang melampau, dan juga akan membentuk satu lapisan yang akan protect diri
diorang daripada serangan serangga. Daripada serangga yang gigit dia, terus pada kulit. Jadi diorang letak macam kita panggil sebagai macam sunscreen lah, untuk mengelakkan daripada kena gigit dan juga sinaran matahari. Okey, anda semua mesti tertanya-tanya, kalau haiwan yang besar macam ni, macam mana kalau dia sakit? Jadi bersama saya pada hari ini adalah Dr. Nyana Valen, seorang pegawai veterina di Zoo Melaka. Jadi kita nak tanya hari ini doktor. Doktor? Ya, good morning Zat. Good morning semua. So, macam mana kalau dekat Zoo Melaka ni, doktor nak buat pemerhatian? Macam mana doktor nak tahu yang kita punya badak ni sihat ke, sakit ke? Boleh kongsikan sikit tak doktor? Okey, sebenarnya tu ini satu cabaran juga sebab seperti Aizat explain tadi, ini spesies negara herbivore, spesies kedua paling besar di dunia. Alright, so macam mana saya nak tahu dia sihat ke tak? Alright, yang tu kita kena tahu first ciri peribadi setiap individu badan yang kita ada ni. Alright, yang orang yang betul-betul kenal badan ni adalah keepers, zookeepers yang menjaga ni setiap hari. So mereka observe badan ni daripada pagi sampai ke petang. Okey, so mereka biasanya tahu rutin haiwan ni ataupun dia punya individual characteristics. Mula daripada time dia keluar ke pameran, dia akan first buat apa? Dia makan di tempat mana, setiap haiwan ni makan berapa banyak, dan dia akan keluarkan najis di mana, kuantiti najis dia berapa banyak, and then di mana dia kencing, and then lepas tu dia akan rehat di mana, berapa lama ataupun berapa kerap dia akan rehat. So yang ni semua keepers akan tahu. Tapi katakanlah satu hari ni rutin ni ada lari sedikit, ataupun kita boleh nampak dia buat something out of the ordinary lah. So yang ni keepers akan report kepada kita, and then kita boleh buat further investigation ataupun diagnosis untuk pastikan haiwan ni tiada masalah kesihatan lah yang membuatkan dia off routine. And satu lagi cara ialah kita juga buat preventive action ataupun kita buat routine health check up. So apa yang kita akan buat ialah setiap tahun, 2 kali setahun kita akan buat body condition scoring, iaitu untuk memastikan saiz badan ni dia maintain. Okey. Lagi satu kita buat fecal flotation, iaitu untuk check for parasites, for bakteria yang tidak patut ada di dalam dia punya sistem pencernahan dia. Dan kita juga boleh membuat blood check up lah. Kita boleh collect blood and then check up kalau diperlukan. Right. Okey doktor. Okey doktor, saya macam tertanya-tanya. Saya rasa viewers kita kat rumah pun macam tertanya-tanya. Macam mana kita nak buat rawatan dekat badak ni? Dah lah besar. Lepas tu bahaya. Jadi kalau dia sakit kan tu, macam contoh kita bagi satu situasi lah. Dekat badan dia ada luka. Macam mana kita nak lakukan rawatan untuk badak kita? Okey, untuk proses ni pun keepers yang memainkan peranan yang paling besar. Alright, kita ada beberapa cara and depends on type of treatment jugalah yang kita akan bagi. Okey, untuk rawatan yang simple, kecil, contohnya kita nak rawat cuci dia punya luka ataupun kita nak collect darah ataupun injek ubat. Okey, yang tu not something that is very tough lah ataupun very invasive. So untuk proses macam tu, kita hanya keepers hanya perlu distract badan ni. Macam contohnya cara dengan dia memberi makanan ataupun ada certain spot di badan-badan ni, kalau kita sentuh spot tu, kita usap-usap spot tu, dia akan rasa tenang, dia akan baring ataupun dia akan relax. So sambil seorang keeper membuat yang tu, saya boleh suntik ubat ataupun collect darah and so on. So biasanya site yang saya collect darah adalah di bahagian telinga. Okay, and then katakanlah saya perlu membuat something yang sangat invasive, yang memang akan dia akan rasa sakit dan dia kemungkinan boleh jadi agresif. So untuk proses macam tu kita boleh sedate. Walaupun haiwan ni besar dan challenging, kita still boleh sedate haiwan ni. Alright. Tapi so far dekat zoo ni kita nampak 2 ekor badan ni dia sihat lah, selalu sihat. Kita dapat masalah-masalah simple je macam luka and so on. Alright. Okey, terima kasih Dr. Valen di atas penjelasan sebentar tadi. Jadi terima kasihlah. Macam
Dah. Okey, memandangkan respon yang sangat baik, kita ada ramai viewers pada hari ini, dan mereka, anda semua mesti tak nak tengok badak je kan? Jadi marilah kita bersama-sama dengan saya, kita tengok haiwan lain pula yang ada dekat dalam zoo ni. Jadi lebih kurang masa seminit lagi kita akan beralih, kita punya fokus kepada rekun pula. Anda mesti tak tahu rekun tu apa? Apa benda binatang rekun ni? Jadi sekejap lagi seminit kita akan berkenalan dengan rekun kita pula. Mereka sedang cuba untuk mengeluarkan makanan daripada tayar tersebut. Okey, jangan lupa follow kita punya IG dan juga Facebook. Untuk segmen-segmen yang akan datang, kita ada lebih banyak haiwan yang menarik untuk kita kongsikan kepada anda dalam program Zoo to You ni. Okey, jom kita beralih kepada haiwan lain pula. Okey, kepada mereka yang baru join kita punya live pada pagi ini, dalam segmen Zoo to You pada hari ini, kita akan berfokus kepada white rhino kita. Dekat sini, dekat depan anda ni kita ada white rhino yang diberi nama Boy. Nampak macam marah itu? Kenapa tu, Boy? Nervous agaknya kot. Tak pernah masuk live kan? Boy? Oh, rupa-rupanya dia sedang mengeluarkan najis. Okey, memandangkan kita punya live pada pagi ini mendapat sambutan yang baik, jadi kita akan tambahkan lagi spesies haiwan yang kita akan perkenalkan pada hari ini. Okey, jom, mari ikut saya. Kita pergi ke haiwan lain pula. Jom. Okey, untuk makluman anda, dekat Zoo Melaka ni, kalau kita buka, kalau tak ada PKP, jadi kita ada pelbagai aktiviti yang kita sediakan lah. Jadi dekat sini kita ada sesi live feeding. Live feeding ni adalah sesi memberi makan kepada haiwan. Sesi memberi makan kepada haiwan dekat sini, kita punya bintang utama kita adalah harimau Malaya. Tapi selain daripada itu, kita ada juga untuk sesi memberi makan kepada orangutan, kepada beruang matahari dan juga haiwan-haiwan lain. Jadi kalau bila zoo dah buka nanti, anda semua boleh berkunjung ke Zoo Melaka untuk tengok sesi live feeding dulu. Selain daripada tu, tarikan utama kita kat sini, tarikan baru lah. Kita ada dinosaur encounter. So anda semua boleh datang berkunjung untuk tengok dinosaur. Dinosaur ni bukan dinosaur yang orang cakap tak bergerak tau. Kalau anda datang, anda boleh tengok sendiri nanti. Dia bergerak. Dia boleh buka mulut. Dia boleh orang cakap mengaum. Jadi memang sangat best lah kalau datang. Jadi kita sekarang ni tengah on the way. Jadi sekarang ni kita sedang melalui kawasan petting zone, yang mana dekat sini kita ada pelbagai haiwan yang comel yang boleh anda semua berinteraksi. Anda semua boleh bagi makan, anda semua boleh pegang. Jadi jom kita tengok kita punya haiwan-haiwan dekat petting zone ni. Okey, jom ikut saya. Assalamualaikum. Ramai ni nak masuk ni. Okey, dekat dalam petting zone ni
kita ada pelbagai spesies haiwan. Yang pertama sekali kita ada kat depan saya ni. Mereka ni adalah spesies guinea pig. Mereka ni adalah spesies tikus lah. Tapi bukan tikus yang dekat rumah tu. Ini adalah spesies tikus comel. Kalau anda berkunjung ke Zoo Melaka, anda akan berpeluang untuk melihat, bukan saja melihat, anda boleh bagi makan, anda semua boleh pegang. Memang aktiviti-aktiviti yang terdapat di petting zone ni lebih berfokus kepada interaction lah. Anda semua boleh bawa anak-anak anda untuk tengok guinea pig ni. Boleh bagi makan juga, boleh pegang. Dekat sini kita bagi makan banyak. Kita ada labu, kita ada ubi. Kadang-kadang kita akan bagi makanan lain juga seperti timun dan juga tomato. Kalau dekat sini, anda semua boleh lihat kita ada bagi oren juga. Kepelbagaian makanan ni adalah sebagai pelengkap lah kepada nutrisi-nutrisi mereka. Makan mewah dekat dalam zoo ni. So untuk kekerapan makan, kita selalunya akan ada 2 sesi makanan utama lah, pada waktu pagi dan juga petang. Jadi pada waktu pagi dan juga petang mereka akan diberikan makan yang full lah. Cuma pada waktu tengah hari dan sedikit petang, sebelum dalam pukul 3 macam tu, kita akan bagi sedikit-sedikit makanan untuk ni lah, untuk bagi diorang tak rasa lapar sangat. Tapi kalau untuk sesi makanan utama, kita akan beri pada waktu pagi dan juga petang pada pukul 5 macam tu. Okey, jom kita beralih pula kepada haiwan yang seterusnya. Haiwan ni anda selalu dengar dan juga selalu tengok di kaca TV, dalam cerita kartun. Dekat sini kita ada haiwan yang diberi nama skunk. Jadi kalau dekat dalam TV, dalam cerita kartun tu, anda mesti kenal haiwan ni. Ini adalah haiwan yang diberi nama skunk. Marah dia. Bila kita tengok dekat dalam TV, selalunya apabila mereka marah ataupun mereka berasa terancam, mereka akan mengeluarkan bau yang sangat-sangat busuk. Jadi kita punya skunk ni yang diberi nama Michael, mungkin dia nervous. Tengok, ramai yang tengok dia sekarang. Jadi dia agak nervous sikit lah. Dan dia pun dah lama tak mendapat kunjungan daripada pengunjung kita. Jadi dia agak nervous sikit bila nampak orang ramai-ramai. Okey, jom ikut saya, kita berkenalan dengan haiwan dekat sini pula. Kalau anda berkunjung ke petting zone di Zoo Melaka, kita akan berkenalan dengan pelbagai spesies haiwan. Dan yang tadi 2 ekor tu adalah antara haiwan yang akan kenal lah, yang anda akan kenali di sini. Jadi dekat sini, selain daripada 2 haiwan tadi, kita juga ada spesies burung. Dekat depan saya ni kita ada sulphur crested cockatoo. Jadi mereka ni adalah spesies burung cockatoo ataupun dalam bahasa Melayu ni kakak turun. Diorang ni mempunyai paruh yang sangat kuat. Dan saya pada hari ini saya akan cuba try memberi makan. Kita tengok dia nak makan ke tidak. Makan. Jadi apa yang saya baru beri makan ni adalah kuaci. Jadi kuaci ni adalah salah satu daripada diet utama mereka lah. Selain daripada buah-buahan. Selain daripada buah-buahan, kita akan juga bagi macam benda-benda macam tebu. Dan kadang-kadang kita akan berikan dahan-dahan. Sebab mereka ni memerlukan dahan-dahan untuk diorang asah diorang punya paruh. Jadi secara kebiasaannya mungkin dalam sehari ataupun 2 hari sekali kita akan bagi dia dahan untuk dia asah dia punya paruh. Tak habis lagi makan. Satu je pun. Nak ambil lagi tu. Tak ambil lagi makan satu. Agaknya dia nervous agaknya. Sebelum ni tak pernah live. Sekali live kita dapat sambutan yang baik pula. Jadi dia agak nervous sikit. Nervous? Takut? Sama lah.
Nak makan lagi? Jatuh pula. Nyanyi, besok nyanyi burung kakak tua sikit. Burung kakak tua. Sebenarnya kalau burung kakak tua ni dia sebenarnya tidak boleh menyanyi. Tetapi sebenarnya mereka boleh meniru percakapan manusia. Cuma kalau kita nak bagi dia meniru percakapan manusia tu, kita perlu membiasakan dirilah. Dia perlu training. Baru dia boleh meniru percakapan manusia. Dia perlu spend time lah. Dia perlu apa? Dia punya penjaga tu perlu meluangkan masa yang lebih lama. Dengan sulfur crescent inverter ni, supaya mereka boleh meniru percakapan dia punya penjaga. Nak lagi? Alah. Dah hilang nervous? Kembang pula. Okey, jom kita Soalan. anda yang dekat rumah, viewers kita kat rumah tu, ada soalan tak yang anda tertanya-tanya? Bila tadi kita dah tengok tadi dekat depan kita ada mekau, kita ada spesies sukata, kita ada spesies rintil lemur. Jadi mesti anda ada soalan kan yang anda macam tertanya-tanya. Kalau nak tanya dekat live macam susah, jadi anda semua boleh komen soalan-soalan anda, nanti kita akan jawab. So boleh start komen daripada sekarang. So ada soalan tak? Burung apa? Kepada mereka yang baru join, yang ini adalah sulfur crested cockatoo. Sulfur crested cockatoo ni dia punya ciri dia berwarna putih dan juga berjambul berwarna kuning. Dan mereka juga mempunyai paruh yang digunakan untuk membuka kulit makanan dorang. So dekat sini kita ada kuaci. Boleh tengoklah macam mana dia buka. Tak payah pakai tangan, pakai mulut je. Memang tak ada pakai tangan, tangan tak ada. Cara dia, dia akan menggunakan paruh dia untuk membuka kuaci tersebut. Penonton tanya apa, dia makan lagi? Selain daripada kuaci, sebenarnya kuaci ni bukan makanan utama diorang yang kita bagi setiap hari. Kuaci ni adalah sebagai macam jajan-jajan lah. Disebabkan kandungan lemak yang tinggi, jadi kita tak boleh bagi dia makan banyak. Kalau dekat sini, makanan utama bagi mereka adalah buah-buahan. Sebenarnya kita akan bagi betik, kita akan bagi apple, banyak benda lagi buah-buahan yang kita akan bagi. So makanan setiap hari tu kita akan pelbagaikan lah untuk melengkapkan keperluan nutrisi mereka. Burung ni tak boleh terbang ke? Makanan ada kat depan ni, nak terbang yang mana? Baik duduk sini, dapat makan. Dapat masuk live. Okey, jom kita bergerak ke haiwan kita yang seterusnya. Sebelum kita jumpa haiwan kita yang seterusnya, kita bagi clue dululah. Haiwan apa yang kita nak jumpa? Haiwan yang kita nak jumpa selepas ini adalah haiwan yang sering kali dianggap sebagai perosak, ataupun selalunya kalau dekat dalam TV ataupun dalam cerita-cerita kartun kan, diorang ni akan digambarkan sebagai penjenayah ataupun pencuri. Sebab apa dan haiwan apa? Jom ikut saya kita berkenalan. Sekejap. Okey, sebelum kita berkenalan dengan haiwan kita yang seterusnya, jadi kita ada pelbagai lah aktiviti. Macam tadi saya dah terangkan, kita ada program live feeding yang mana kita memberi makan secara live pada pengunjung yang datang ke Zoo Melaka. Selain daripada itu, kita ada juga Dinosaur Encounter. Program Dinosaur Encounter ni adalah satu tarikan yang terbaru lah di Zoo Melaka, yang mana anda semua boleh datang untuk melihat pelbagai spesies dinosaur. Dia bukan dinosaur yang duduk diam je. Dia boleh bergerak, boleh berbunyi. Memang menarik lah kalau untuk anda datang bawa family anda untuk meluangkan masa ketika hujung-hujung minggu kan. Tapi disebabkan PKP, kita tak boleh nak inilah datang
Jadi nanti kita akan bila dah habis PKP nanti anda semua boleh datang ke Zoo Melaka untuk tengok sendiri. Saya tipu ke tak? Dinosaur ni boleh buka mulut, boleh berbunyi, bukan tipu lah. Anda boleh datang sendiri untuk tengok apa yang saya cakap tu betul ke tidak. Jadi untuk haiwan terakhir kita pada hari ini, tadi saya dah bagi clue. Haiwan yang kita akan jumpa ini adalah haiwan yang kalau dalam cerita kartun selalunya akan disimbolkan sebagai pencuri. Jadi kenapa dia disimbolkan sebagai pencuri? Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, jom ikut saya. Kita ke haiwan seterusnya. Okey, untuk pengetahuan anda, ini adalah haiwan yang terakhir yang kita akan jumpa pada hari ini. Dan apa yang specialnya pada hari ini kita akan tengoklah interaksi antara keeper dan juga dia punya haiwan. Dekat depan kita ni kita ada spesies rekun yang berasal daripada Amerika. Selalunya dekat Amerika mereka ni sering kali dianggap sebagai pest ataupun haiwan perosak sebab mereka ni selalu kira-kirakan sampah. Dan kalau anda lihat dekat mata diorang tu ada macam satu garisan, macam dia pakai penutup mata. Selalunya kalau dalam cerita kartun kita tengok orang yang pakai penutup mata ni mesti macam penjenayah kan, macam nak curi barang kan. Macam diorang ni jugalah. So dekat mata diorang tu macam ada satu line. Dan selalunya dia punya sifat ni diorang suka mengirai-iraikan sampah, datang kat rumah orang, curi makanan. Jadi selalunya mereka ni dianggap sebagai haiwan perosak. Tapi comel. Apa yang anda lihat sekarang ni adalah hubungan ataupun interaksi di antara penjaga dan juga dia punya haiwan. Haiwan yang di bawah jagaan mereka. So, yang bunyi macam klik-klik tu kan. Kalau anda nak tahu, itu sebenarnya adalah bunyi clicker. Yang mana bunyi itu akan memberi clue ataupun memberi macam cue lah untuk haiwan itu datang kepada keeper mereka. Jadi apa kegunaan clicker ni? Clicker kita panggil sebagai clicker training. Clicker training ni kita gunakan sebagai selalunya untuk kalau macam tu kalau haiwan tersebut sakit, jadi bila penjaga dia panggil, kita boleh lakukan rawatan tanpa perlu nak tangkap ke, tak perlu nak biuskan terlebih dahulu. Jadi kalau macam ni, kalau ada luka dekat badan, sambil dia makan tu, kita boleh buat rawatan terhadap dia. Jadi itulah salah satu kepentingan hubungan antara penjaga ataupun zookeeper dengan dia punya haiwan di bawah jagaan. Dah habis dah makanan. Nak gigit pula. Okey, dengan haiwan tadi yang kita tengok tadi rekun, dengan itu berakhirlah untuk sesi kita program Zoo to You pada pagi ini. Jadi di kesempatan ini, untuk makluman anda, kita bergantung sepenuhnya kepada hasil daripada lawatan pengunjung. Jadi bila time PKP ni kita agak terkesan lah, memang sangat-sangat terkesan dan juga terjejas untuk bagi kita untuk kos operasi ataupun kos maintenance dan juga kos makanan untuk haiwan-haiwan kita. Sebab bila tak ada pengunjung, so zoo macam bukan tak ada duit sebab memang kita ada sedikit saving. Cuma saving tu apabila terus digunakan, maka dia akan habis. Jadi sokongan anda untuk membantu program kita, sekarang kita ada satu program Animal Food Bank, yang mana anda boleh menyumbang terhadap kita punya program ni untuk kita gunakan untuk kos operasi, maintenance dan juga kos makanan bagi haiwan-haiwan kita kat sini. Jadi dekat sini, jadi dekat sini anda boleh lihatlah, kita ada
inisiatif sendiri. Jadi kita buat program Zoo to You ni supaya untuk orang kata untuk sebersikit untuk menyokong lah kita punya kos operasi dekat sini. Jadi kepada anda yang ada kat rumah tu boleh tengok-tengok dulu. Kalau tak menyumbang pun tak apa, boleh share kepada kawan-kawan anda, share kepada family anda program Animal Food Bank ni. Jadi untuk program kita pada esok hari pula, kita bukan untuk hari ni je. Kita ada juga program pada esok hari, pada masa yang sama, pada pukul 10. Pada hari esok kita ada haiwan lain pula lah. Takkan hari-hari nak tengok badak kan? Jadi pada untuk esok hari kita ada spesies burung-burung, spesies burung bakau dan juga cockatoo yang saya akan kongsikan kepada anda supaya anda dekat rumah boleh kenali haiwan-haiwan yang berada di zoo ni. Jadi akhir kata daripada saya sebelum kita tamatkan program pada pagi ini, kita apa? Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang telah join kita punya live pada pagi ini. Sebagai tanda sokongan, boleh share, boleh like dan follow kita punya page Zoo Melaka Official di Instagram dan juga Facebook. Selain daripada itu, anda juga boleh subscribe kita punya YouTube channel yang mana semua sesi-sesi live kita akan letakkan dekat situ. Jadi kepada mereka yang miss kita punya program pada pagi ini, anda semua boleh tengok semula ulangan di YouTube channel kita. Jadi untuk hari esok, nantikanlah kita punya program untuk hari esok pula. Boleh berkenalan dengan burung-burung yang ada dekat Zoo Melaka ni. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih dan jangan lupa like dan follow kita punya IG dan Facebook. Jumpa esok.